Dan kalau kita tengok permainan PSB itu sendiri, permainannya adalah memecahkan undi pembangkang. Kalau kita tak nampak permainan pejuang, kita tak nampak permainan muda, kita tak nampak permainan warisan, mereka di situ adalah untuk memecahkan undi pembangkang. Dia bukan untuk nak memenangi undi Barisan Nasional, undi PAS. Dan Barisan Nasional nampak bahawa Bersatu tidak akan dapat maju ke hadapan selepas ini. Dan kubu kuat Bersatu adalah Johor. Kubu kuat Bersatu adalah Johor. Dan kita lihat dan kita saksikan bagaimana Muhyiddin Yassin sendiri tidak bertanding di Johor. Muhyiddin tak tanding PRN Johor bagi tumpuk usaha tamat dominasi BN. Ini alasan tuan-tuan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin akan mempunyai lebih masa untuk mengutamakan pengukuhan jentera parti bagi menewaskan BN dalam pilihan raya negeri Johor apabila tidak perlu fokus menjadi calon. Ini adalah penjelasan Ketua Penerangan Bersatu Johor Muhammad Solihin Badri. Tanpa terikat sebagai calon, mantan Perdana Menteri boleh memberi fokus sepenuhnya tanpa pengurusan dan operasi PN di seluruh Johor. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam ni. Sejak jatuh kerajaan hari itu, apa yang kita dengar tentang Muhyiddin Yassin? Bismillah. Sejak jatuhnya kerajaan hari itu, apa yang kita dengar tentang Muhyiddin Yassin? Saya tanya soalan tu. Kita langsung tak dengar apa-apa tentang Muhyiddin Yassin. Kita langsung tak dengar berita beliau keluar kenyataan, setuju tak setuju dengan polisi-polisi. Kita langsung tak ada berita tentang Muhyiddin Yassin. Kenapa? Kita nampak bagaimana handalnya UMNO mengenepikan Muhyiddin Yassin dan Bersatu sedikit demi sedikit sehingga dia tidak lagi relevan. Tidak relevannya dia di dalam pilihan raya negeri Melaka dibuktikan apabila dia hanya menang satu kerusi kalau tak silap saya. Dan banyak dia punya giant telah tewas di Melaka dalam pilihan raya tempoh hari. I'm not worried really sebenarnya tentang Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah. Saya tak risau kerana kita ni biasa dah jadi pembangkang. Isunya bagaimana dengan Bersatu. Mari kita imbas kembali tuan-tuan. Sebelum itu saya kaitkan benda ni dengan MOU dulu. Saya tanya soalan, adakah MOU wajar dimansuhkan? 92% daripada 1097 orang mengatakan ya di YouTube, kemudian di Facebook. Kemudian di Facebook, adakah wajar MOU itu dimansuhkan? 1074 atau 94%. Konsisten di YouTube dan juga Facebook konsisten mengatakan MOU itu wajar dimansuhkan. Namun begitu, kalau kita imbas kembali tuan-tuan, sejarah pengkhianatan. Hari ini 26 hari bulan 1. Bulan 2 ni kita akan menyaksikan sebulan lagi. Kita akan menyaksikan genapnya 2 tahun pengkhianatan Sheraton itu berlaku. Apa cerita Azmin sekarang ni? Apa cerita Zuraidah? Apa cerita 11 pengkhianat daripada PKR itu? Jonathan Yassin, Santara. Kalau kita tengok Saifuddin Abdullah. Kalau kita tengok yang lain-lain tu, bagaimana dengan keadaan mereka sekarang? Saya dengar Xavier, Stephen Chong, Larry Seng sudah masuk Parti Bersatu Malaysia, Parti Bangsa Malaysia, parti yang ditubuhkan oleh Zuraidah Kamaruddin. Walaupun dia tidak mengaku dia menubuhkan parti tersebut, tapi dia adalah orang yang menubuhkan, yang bertanggungjawab untuk memastikan parti itu terus berkembang. Apa cerita dengan Azmin sekarang? Senyap. Kita tengok pengkhianat ini tuan-tuan. Kita tak belajar ke? Kita tak nampak ke? Kita tengok bagaimana PAS yang dulu dengan megah, dengan muka kalau kita bayangkan muka orang kata muka minta sepak lah, dengan muka tak malunya dia turun ke depan dengan 18 kerusi. Dia menjadi kerajaan. Dia menyertai pengkhianat ini. Dia menyertai UMNO yang mereka lawan selama berpuluh tahun. Berapa ramai pejuang-pejuang PAS yang mati kerana kononnya nak melawan UMNO selama ini. Dengan amanat Haji Hadi itu, mereka sanggup bersemayang 2 imam, tak makan kenduri, tak makan sembelihan orang UMNO. Akhirnya tak lama sekarang ini, mereka bersama bercium mulut dengan UMNO tuan-tuan. Mereka bekerja sama dengan UMNO. Dan kita lihat bagaimana Tuhan tunjukkan sekali lagi
Dalam keadaan itu, dia dikhianati oleh UMNO sekali lagi. UMNO Kelantan tak nak kerjasama, UMNO Terengganu tak nak kerjasama, UMNO Melaka tak nak bagi kerusi, UMNO Johor pun tak nak bagi kerusi dengan PAS. Sehingga kan Mohtar Senik sampai kata apa? Hanya kekalahan saja yang akan dapat mengalahkan yang akan dapat memberi tamparan kepada UMNO. Dan kita tahu tuan-tuan, kita tahu PAS akan kalah, UMNO tidak akan kalah. UMNO tidak akan kalah dalam pertandingan yang akan berlaku sekarang ini. Tidak lama lagi. Saya kata kenapa berlaku demikian. Saya selalu sebut benda ini. Dia berlaku bukan kerana UMNO itu kuat. Dia berlaku kerana pembangkang itu lemah. Hakikat yang kita tak boleh nak terima. Dan kita kata kita ni parti demokrasi, negara demokrasi, tetapi bila ada orang yang mengkritik sedemikian, kita kata kita tak boleh nak terima. Oh, tak boleh kau cakap di publik sedemikian. Tak. Kalau saya tak cakap pun, orang nampak. Dia umpama bangkai gajah dekat tepi jalan highway. Bangkai gajah di highway yang penuh sesak. Kalau saya seorang tak cakap pun, ada berjuta orang lain yang lalu situ nampak. Cuma saya cakap, ramai orang dengar. But conclusion ni sama. Persoalannya adalah bagaimana kita nak mengembalikan perkara tersebut. Saya dalam jelajah saya di Sabah. InsyaAllah kita nak mengembalikan keadilan Sarawak dan keadilan Sabah di peringkat yang tertinggi. Saya sudah berjumpa dengan pimpinan-pimpinan di Sabah. Dan insyaAllah kita dah berjumpa dengan bakal-bakal pimpinan di Sarawak yang akan menggantikan MPN yang ada sekarang ini, insyaAllah. Dan kita kata kita akan mewujudkan apa yang kita namakan sebagai keadilan Borneo. Satu gabungan suara di antara Sabah dan Sarawak bagi kita membawa kebangkitan yang sebenar, insyaAllah, selepas ini. Di mana kita akan lihat bahawa the only way kita boleh move forward adalah dengan kita menguatkan parti kita, jentera kita, ahli kita daripada dalam dahulu. Saya setuju dengan penggunaan, balik kepada cerita Johor, saya setuju dengan penggunaan logo PKR di Johor. Saya setuju. Tetapi saya tidak setuju dengan penggunaan logo Pakatan Harapan oleh Amanah dan juga DAP. Tetapi saya bagi disclaimer, since saya ni bukan ahli Parti Keadilan, digantung, masih lagi digantung, status saya tak tahu. Jadi saya boleh komen, saya boleh buat komentar saya boleh kata saya setuju dengan tindakan untuk menggunakan logo Parti Keadilan. Saya tak setuju dengan penggunaan logo Pakatan Harapan. Namun begitu, akhirnya itu terpulang kepada parti masing-masing dan menentukan. Saya kata demikian. Dan kalau kita dilihat sedemikian, ada mereka menggunakan hujah apa? Saya tahu hujah yang mereka gunakan. Kalau kita tak guna logo Pakatan Harapan, maka kita tidak lihat sebagai bersatu. Tuan-tuan, bukan penggunaan logo itu sebagai the ultimate cara untuk melihat kita sebagai bersatu. Tapi nada kita, suara kita, tindakan kita, kerja kita, itu kaedah bagaimana orang luar melihat sama ada kita bersatu atau tidak. Nada kita. Kalau kita bercakap siapa bakal Perdana Menteri kata kita menang PRU 15, tanpa without a skip of a beat, tanpa mengelipkan mata, terus pimpinan-pimpinan daripada semua komponen ia akan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, jelas, maka itu dipanggil sebagai bersatu. Itu dinamakan sebagai bersatu teguh bercerai roboh. Tapi nada itu tidak ada. Kita tak dengar nada suara itu, pandangan itu daripada komponen yang lain. Sebaliknya komponen lain duk bercerita tentang kemah besar. Dan ada perbincangan. Jangan nak nafikan perkara ini. Ada perbincangan sebenarnya untuk nak diwujudkan satu gabungan di antara warisan muda pejuang DAP dan juga Amanah. Satu gabungan baru yang dikatakan lebih ampuh berbanding adanya PKR di situ. Parti Keadilan Rakyat di situ. Jadi kalau itu keadaan dia, bagaimana kita nak kata boleh percaya kepada perjuangan kita kalau di peringkat bawahan, di peringkat orang kata apa, di belakang kita berkira-kira dengan rancangan lain. Jadi kita berkira-kira dengan rancangan lain. Dan kita datang dengan plan dan tindakan yang lain. Dia selalu kata keadilan ni memang nak jadi parti the big brother. Memang keadilan big brother. Kita nak kata macam mana? Logo itu yang kita guna dalam PRU ke-14 dan kita menang pada menggunakan logo tersebut. Dan daripada sini juga, kenapa PRN Negeri Johor ini dilakukan? Malam esok saya akan diinterview. Adakah untuk menyelamatkan kluster mahkamah? Dia macam ni tuan-tuan. Ini dasar pecah dan perintah. Dia kalau dia buat
dia orang tahu kalau dia orang buat pilihan raya umum serentak seluruh Malaysia, pertama, dia tak boleh fokuskan resources. Sebab kita kena faham UMNO sekarang adalah kerajaan. UMNO sekarang adalah kerajaan. Kalau sekiranya 222 parlimen bertanding, di mana mungkin katakanlah 110 UMNO bertanding, contoh Barisan Nasional mungkin bertanding 222 for example, contoh, dengan lebih 500 Dewan Undangan Negeri, dia nak fokuskan jentera itu agak payah, agak sukar. Jadi apa dibuat? Dia buat gerila taktik. Gerila taktik macam mana tuan-tuan? Dia bubarkan satu persatu. Satu persatu, apa orang kata, satu persatu dibubarkan negeri untuk pertandingan itu berlaku. Yang tak mustahil benda ni akan, selepas Johor ni kita akan saksikan beberapa negeri lain yang akan berlaku PRN. Antaranya adalah Perak. Antaranya adalah Kedah. Kedah akan berlaku PRN tidak lama lagi. Mungkin. Kemungkinan itu ada. Antaranya adalah Perak. Antaranya adalah Kedah. Berkemungkinan juga kita akan lihat tempat-tempat lain yang akan menyaksikan satu pertemuan satu persatu bagi memastikan kemenangan UMNO di negeri tersebut. Dan bila UMNO menang di negeri tersebut, berlaku PRU nanti, dia agak mudah. Kenapa saya kata dia agak mudah, tuan-tuan? Dia agak mudah apabila pertemuan tersebut, negeri tersebut sudah dikuasai oleh UMNO. Jadi jentera itu boleh digunakan untuk membantu di peringkat PRU pula. You see? Brilliant tak? Dia menang negeri. So katakanlah sekarang ini Melaka. Okay, Melaka UMNO dah pegang 2/3. Jadi jentera dia, dana dia, semua UMNO dah pegang. Berlaku PRU di Melaka, negeri dah menguasai Melaka. PRU tak ada isu. Senang. Johor pun sama. Senang. Dan dana dia tu sudah ada di Melaka, sudah ada di Johor. Mungkin sudah ada di Perak kalau UMNO menang di Perak. Mungkin sudah ada di Kedah kalau UMNO menang di Kedah. Pertemuan ini semua akan dapat membantu jentera BN dalam PRU yang akan datang. Sebab itu perlu diadakan satu persatu pertandingan ini, PRN ini perlu diadakan dengan kadar yang segera. Tetapi taktik ini kita tak faham. Sebab kita tak faham taktik ini kerana kita rasa bahawa perlu juga kita nak teruskan dengan MOU. Kita kena tarik MOU tu sekarang. Tarik MOU tu sekarang. Barisan Bersatu dah anytime nak tarik. Nak tarik sokongan. Dan Pakatan Harapan kena sudah bersedia untuk lawan dalam keadaan mereka bersatu hati. Bukan ada lagi kira-kira dengan dengan Pejuang, ada kira-kira dengan Muda, ada kira-kira lagi dengan parti-parti lain yang bukan dalam komponen Pakatan Harapan. Saya boleh kata kita insya-Allah bersedia dengan pilihan raya yang akan datang. Ya, kita bersedia dengan pilihan raya yang akan datang. UMNO bersedia dengan pilihan raya datang. Persoalannya, kita bersedia ke tidak dengan pilihan raya yang akan datang.